Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Arif Wajidi bin Umar Yusof dari kumpulan 6. Hari ini saya dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan isu etika dan pengalaman masyarakat majmuk dalam menangani gangguan seksual. Ini merupakan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Adib bin Burhan, Murika Aiman bin Muhammad Najib dan Iman Raihan bin Sulaiman. Terdapat 6 isi kandungan yang ada di dalam portfolio kami iaitu pengenalan, jenis-jenis gangguan seksual, punca gangguan seksual berlaku dalam kalangan masyarakat, kesan gangguan seksual terhadap masyarakat majmuk, cara mengatasi masalah gangguan seksual dan kesimpulan. Okey, pendahuluan. Apakah yang dimaksudkan dengan gangguan seksual? Gangguan seksual sering dilihat sebagai sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini sama ada secara lisan, visual, psikologi atau fizikal atas sebab yang munasabah setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras merasa tersinggung, terhina atau terugut. Walaupun fenomena ini, gangguan seksual ini sudah lama diperdebatkan, kadar kes gangguan seksual semakin hari semakin meningkat dan merisaukan. Namun, masih terdapat ramai lagi dalam kalangan mangsa gangguan seksual yang belum berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab atas sebab rasa malu dan takut akan stigma masyarakat. Kurang daripada itu, fenomena ini memberi impak negatif dan merupakan satu pengalaman yang amat mengerikan dan menyiksa perasaan mangsanya seperti tertekan, cemas, gelisah, rasa terhina dan hilang pertimbangan sehingga menjejaskan emosi, psikologikal, kesihatan dan fizikal mereka. Sinar Harian telah mencatatkan bahawa menurut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, sejak 2018 sehingga Ogos 2021, sebanyak 11,914 kes gangguan seksual telah direkodkan. Dengan 90% pemangsa ialah mereka yang dikenali dan modus operandinya berkelakuan baik. Oleh yang demikian, rakyat Malaysia terutama yang hidup dalam kalangan masyarakat majmuk mestilah menjaga lisan, menghindari diri daripada perkara yang boleh menjejaskan hubungan baik antara masyarakat sekeliling. Justeru, Rasulullah SAW dalam hadis baginda menyatakan bahawa orang beriman sudah setentunya tidak akan berkata sesuatu yang tidak baik seperti mencela, melaknat dan berkata kotor. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, semoga melaknat, semoga berkelakuan keji dan suka berkata kasar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki beriman supaya mereka menyekat pandangan dan memelihara kehormatan. Yang demikian itulah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Terima kasih daripada saya. Terima kasih Arif. Dengan ini saya Murika Aiman akan membentangkan tentang punca gangguan seksual berlaku dalam kalangan masyarakat. Oleh kerana perkara ini semakin berleluasa, adalah tanggungjawab kita untuk membahaskan isu ini. Punca pertama, kurangnya didikan agama dari peringkat awal. Seseorang yang melakukan perkara ini tidak menyedari bahawasanya mereka akan dikenakan dengan dosa besar. Ini kerana kurangnya didikan ilmu agama dan iman dalam diri. Mereka akan terus-menerus melakukan perkara ini jika tiada kesadaran. Oleh itu, didikan agama dari peringkat kecil amat-amatlah penting kerana ia akan membentuk masa depan kanak-kanak di waktu remaja mereka, di waktu dewasa mereka. Selepas itu, pembentukan ilmu dari peringkat awal kepada kanak-kanak bermulanya daripada ibu bapa dan guru. Kedua individu yang penting ini perlu menjalankan tanggungjawab mereka untuk menunjukkan contoh yang baik dengan melakukan ibadah dan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, mereka akan mengikut perkara-perkara yang dilakukan oleh kedua individu yang penting ini. Seterusnya, punca yang kedua adalah seseorang tidak dapat mengawal nafsu mereka. Mereka terdedah kepada kecanduan melihat perkara pornografi. Hal ini, iman seseorang akan berkurang dan mereka tidak dapat mengawal nafsu mereka untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Selepas itu, kita juga tidak boleh menunding satu jari kepada pemangsa saja. Mangsa juga perlu tahu mengawal batasan mereka apabila bergaul dengan ini. Mereka akan menghindar diri mereka daripada gangguan seksual. Selain itu, pemakaian yang tidak sopan juga dapat menyumbang kepada perkara ini berlaku. Ini akan cenderung kepada kaum wanita. Jika mereka memakai pakaian yang tidak sopan, ini juga akan mendatangkan seseorang, terutamanya lelaki, melihat dan tidak dapat mengawal nafsu mereka untuk melakukan perkara yang negatif. Dan punca terakhir ialah pergaulan melewati batasan antara lelaki dan perempuan akan mendatangkan isu ini berlaku. Pertama ialah perkara ini selalunya berlaku kepada golongan remaja. Ini di antara rakan-rakan, guru-guru dan murid dan juga ibu bapa dan kanak-kanak. Penekanan isu ini sangatlah penting untuk didedahkan kepada remaja. Ini kerana sifat ingin tahu yang tinggi akan mendatangkan kesan negatif terhadap mereka. Yang kedua, pergaulan antara lelaki dan perempuan perlu dipantau kerana ia akan menjadikan perkara ini sebagai perkara yang normal terhadap mereka. Pergaulan yang rapat antara lelaki dan perempuan akan mendatangkan isu gangguan seksual ini sedikit demi sedikit apabila dua golongan yang berlainan jantina ini bergaul dengan rapat. Sifat ingin cuba oleh seseorang remaja akan berkait dengan punca sebelum ini. Hal ini kerana mereka ingin melakukan sesuatu yang baharu setiap hari. Tambahan pula, kita hidup di zaman teknologi yang canggih ini. Mereka ingin meniru aksi, contohnya melihat pornografi terhadap rakan-rakan yang bergaul rapat dengan antara lelaki dan perempuan tanpa disedari. Dengan ini, kita dapat melihat nafsu telah menyelubungi mereka apabila perkara ini berlaku. Langkah progresif perlu diambil untuk menangani masalah ini berlaku di masa hadapan. Dengan ini, saya menutup pembentangan ini dan pembentangan ini akan diteruskan oleh Muhammad Adib. Terima kasih. Terima kasih Mudrika. Assalamualaikum, saya Muhammad Adib bin Burhan. Saya akan membentangkan tentang kesan gangguan seksual terhadap masyarakat majmuk. Gangguan seksual lambat dipertengahkan di media sosial dan juga akhbar demi menjaga nama baik individu dan sesebuah syarikat. Perkara ini telah menyebabkan pelbagai masalah dan kerosakan kepada mangsa yang perlu menanggung risiko, tetapi kepada pemikiran pelaku juga, kerana mereka merasakan perbuatan itu akan dibiarkan. Menurut Hello Doctor, tentang satu anggaran yang pernah dibuat, kira-kira 1/4 wanita dan 1/10 lelaki pernah atau sedang mengalami gangguan seksual seumur hidup mereka. Kesan-kesan gangguan seksual terbahagi kepada dua bahagian, iaitu fizikal dan mental. Kesan dari segi fizikal ialah masalah seksual, serangan panik, berat badan tidak menentu dan lesu tubuh badan. Manakala dari segi mental, iaitu depresi, kemurungan, cepat marah dan ketakutan. Kesan gangguan seksual dari segi fizikal dapat memberi impak kepada mangsa. Pertama, masalah seksual, di mana mangsa berasa takut untuk melakukan hubungan intim dengan pasangan bagi yang sudah berkahwin dan juga hilang perasaan untuk melakukannya akibat trauma. Kedua, mangsa mungkin menghadapi serangan panik. Seseorang itu akan merasa panik secara mengejut seolah-olah mereka sedang mengalami gangguan seksual, sedangkan tiada apa-apa perkara berlaku. Ia membuatkan mereka berasa takut akan manusia sekeliling hingga mengakibatkan serangan jantung jika tidak dapat mengawalnya. Ketiga, berat badan tak menentu. Perkara ini terjadi kerana stres memikirkan tentang gangguan yang dialami hingga selera makan mereka menjadi merosot. Mangsa juga akan mengalami sakit kepala yang meneruk hingga mengganggu aktiviti harian seperti bekerja dan belajar. Keempat, lesu tubuh badan. Bagi mangsa yang bekerja, lesu tubuh badan boleh mengakibatkan kepuasan dan prestasi kerja mereka menurun. Perkara tersebut akan mengakibatkan mangsa hilang keyakinan diri, peluang untuk peningkatan kerjaya atau dibuang kerja.
Menurut portal rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, kesan gangguan seksual boleh menjatuhkan motivasi bangsa di mana mereka tidak lagi bermotivasi dan berminat untuk melakukan sesuatu perkara termasuk dirinya sendiri. Kesan gangguan seksual dari segi mental adalah pertama, depresi dan kemurungan. Depresi akan mengakibatkan mangsa berasa hendak bersendirian, kekosongan atau putus asa dalam hampir setiap aspek kehidupan dalam tempoh masa yang lama. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, kesan kemurungan akan berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Tambahan pula, mereka akan berasa cepat marah, sensitif dan keletihan. Perkara ini akan menjerumus kepada pelbagai masalah lain seperti berasa hendak membunuh diri. Menurut Berita Harian, di antara Januari hingga Julai, kadar kes bunuh diri 2021 meningkat sebanyak 143% berbanding tempoh sama tahun lalu. Kedua, ketakutan. Timbul perasaan tidak selamat pada setiap masa serta takut untuk melangsukan kehidupan lama mereka. Bagi pihak perempuan, mangsa akan cuba menukar gaya hidup dengan cara pemakaian dan percakapan kerana takut akan perkara terkutuk itu berlaku lagi. Selain itu, mereka juga akan merasa takut untuk bercerita dan melaporkan kepada pihak berkuasa kerana beranggapan bahawa masyarakat akan memandang keji dan serong terhadap mereka kerana telah disentuh dan dicabul. Sekarang, dipersilakan Iman Raihan untuk membantangkan tentang pencegahan. Terima kasih, Adib. Seterusnya, saya, Iman Raihan bin Sulaiman, akan menerangkan jenis-jenis gangguan seksual. Ada banyak cara di mana gangguan seksual dapat terjadi. Ada berbagai jenis gangguan yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok orang termasuk gangguan lisan, gangguan secara isyarat, gangguan visual, gangguan psikologi dan gangguan fizikal. Yang pertama, gangguan lisan. Bentuk gangguan ini dapat ditunjukkan menggunakan bahasa lucah, melalui bicara, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, mengkritik, memuji, usikan atau mengajukan pertanyaan berkait seksual tentang penampilan, pakaian, perilaku, tubuh atau aktiviti seksual secara terang-terangan atau secara kiasan. Yang kedua adalah secara gangguan bukan lisan, iaitu secara isyarat. Dalam hal ini, gangguan dilakukan dengan menunjukkan niat seseorang dalam bentuk apapun yang tidak melibatkan percakapan. Bentuk gangguan ini dimanifestasi oleh pelaku melalui sikap atau perlakuan yang memberi maksud atau menggambarkan keinginan yang mempunyai unsur seksual, seperti mengintip, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat yang lain. Yang ketiga adalah gangguan visual. Penggunaan peralatan media, peralatan elektronik atau peralatan komunikasi untuk mengirim pesan seksual atau gambar adalah bentuk gangguan visual. Yang keempat adalah gangguan psikologi. Gangguan secara psikologi melibatkan perbuatan percubaan merapat secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut atau memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual sama ada melalui surat, telefon, email atau sebarang bentuk peralatan komunikasi. Dan terakhir adalah gangguan fizikal. Gangguan ini adalah yang meninggalkan kesan terhadap mangsa, iaitu gangguan secara fizikal. Gangguan ini boleh dilihat apabila seseorang itu mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat, sehingga menyebabkan ketidakselesaan. Antara contoh perlakuan itu ialah memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium atau meraba sehingga mangsa berasa tersinggung atau terhina. Seterusnya saya akan menerangkan cara mengatasi masalah gangguan seksual. Yang pertama adalah mendapatkan khidmat kaunseling. Setiap industri dan organisasi perlu mewujudkan perkhidmatan kaunseling yang membolehkan mangsa mengadu tentang masalah dan mendapatkan bantuan kaunselor yang pakar. Kedua adalah membuat laporan. Laporkan insiden tersebut kepada penyelia atau pengurus sumber manusia melalui mekanisme dalaman. Sekiranya tiada tindakan diambil, kemukakanlah aduan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atau pihak polis. Yang ketiga adalah memberi amaran. Beri amaran kepada pelaku bahawa tindakannya adalah satu bentuk gangguan seksual. Jika anda memerlukan sokongan, anda boleh memberi amaran kepada pelaku melalui penyampaian lisan, surat, email atau dengan menjemput rakan untuk berhadapan dengan pelaku. Itu saja dari saya akan menjemput Arif untuk menyambung pembentangan ini. Terima kasih, Saudara Iman.
Secara konklusinya, dalam menempuhi era globalisasi dan menempani modernisasi membawa pelbagai cabaran dan norma baharu yang harus diadaptasi dengan sebaiknya. Umumnya, isu gangguan seksual yang kian meruncing dan menjadi suatu fenomena sosial yang galib di seantero dunia, bahkan di Malaysia. Lantaran itu, perbuatan gangguan seksual ini mesti dicegah dan dibendung dengan menerapkan akhlak mahmudah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mempraktikkan adab pergaulan yang Islami. Secara keseluruhannya, Islam sangat mencela dan mengeji akan perbuatan gangguan seksual yang menjejaskan fizikal dan psikologi mangsa, sekaligus mencalar kemaslahatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Bertitik tolak daripada kenyataan di atas, masyarakat haruslah cakna dan mempunyai sikap ambil peduli atas perbuatan gangguan seksual supaya masalah ini dapat dikurangkan dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan selesa. Oleh itu, kami sekumpulan ingin mengucapkan terima kasih atas tumpuan yang telah diberikan.